Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Fiqh Al-Harakah daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bacaan di dalam kitab muka surat 150 pada perenggan yang di bawah sekali. Masih lagi berkisar tentang tajuk Islamnya Saidina Hamzah dan Saidina Umar serta pengisytiharan terbuka menentang jahiliyah. Sambungan bacaan pada muka surat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Islamnya Saidina Umar dan Saidina Hamzah radhiyallahu anhuma telah membawa perkembangan baru kepada peningkatan kemajuan dakwah Islamiah. Di saat memuncaknya tekanan sehingga ke peringkat wujudnya beberapa usaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh penentang-penentang Islam. Baik, tuan-tuan, para sahabat sekalian, kita masih dalam membahaskan tentang keislaman. Dua orang tokoh kafir Quraisy yang sangat berpengaruh, yang sangat digeruni kehebatan dan keberaniannya pada masa itu, iaitulah Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kedua-dua ini memeluk Islam dalam tempoh yang sangat dekat. Walaupun kedua-duanya adalah penentang Islam yang agak kuat pada masa itu, khususnya Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang memeluk Islam dulu adalah Saidina Hamzah. Saidina Hamzah ni, kita ulang sikit cerita dia. Dia ni tak peduli Nabi nak buat apa pun. Nabi itu ada pertalian dengan dia. Adalah saudara mara dengan Nabi juga. Jadi dia tak peduli Nabi nak ceramah ke, Nabi nak usrah ke, Nabi nak ajak orang masuk Islam ke, dia tak peduli. Sebab Saidina Hamzah ni kerja dia hanya bangun pagi, lepas kena roti canai teh tarik, dia akan pergi berburu. Dia itu je kerja dia. Lepas lepak kedai kopi, kena teh tarik apa semua, siap anak panah, start kuda, pergi masuk hutan mana ke, berburu. Itu sebablah dia tak peduli Nabi nak buat apa pun, dia tak peduli. Dia kira nak tangkap binatang buruan saja. Sehinggalah satu hari dia tengok Abu Jahal, Abu Lahab telah memukul Nabi, mendera Nabi, melakukan suatu kezaliman pada Nabi, dan Saidina Hamzah tak boleh tahan. Akhirnya dia isytihar, dia memeluk Islam. Allahu Akbar. Itu hidayah, tuan-tuan.
Selang seminggu pula Saidina Umar pula masuk Islam. Bukan lama pun, selang seminggu dua lepas tu. Dan kita baca sejarah Saidina Umar ni tuan-tuan, dia ni jenis hati keras. Dan Saidina Umar lah antara manusia pada zaman itu yang langsung tak boleh dengar nama Muhammad itu disebut. Bayang dia punya degil dia macam mana. Bayang dia punya musuh kepada Nabi itu macam mana. Dia tak boleh dengar orang sebut nama Muhammad, nama Nabi, dia naik angin tuan-tuan. Dia tak boleh. Dia kira nak mengamuk, dia kira nak belasah, dia kira sampai tahap nak bunuh Nabi. Dan masa itulah hidayah Allah sampai pada Saidina Umar. Masa dia dah tak boleh tahan dah, Umar kata nak jadi apa hari ni, jadilah. Dia dah tak boleh tahan tuan-tuan. Dia punya amarah dia tu dah menggelegak dah. Tak boleh tahan. Akhirnya dia hunuskan pedang sambil berjalan. Siapa yang berani halang dia tuan-tuan? Kalau hari ni kita nak cari watak Saidina Umar ni memang agak payah lah kot tu. Susah nak jumpa. Dia berjalan sambil hunus pedang, dia nak pergi bunuh Muhammad. Nak bunuh Nabi tuan-tuan. Akhirnya di pertengahan jalan, kita tahulah ceritanya, terjumpa satu orang sahabat lain, dia tanya Umar, sahabat ni ke berani jugalah tak? Orang lain tak berani tuan. Sahabat ni ke berani juga tegur. Dia kata, Umar, kau nak ke mana mengamuk dengan pedang? Umar kata, aku nak penggal leher Muhammad. Sahabat ni kata, tak payahlah. Kau balik rumah adik engkau dulu. Adik engkau dah masuk Islam dah. Aku dengar cerita adik kamu dah memeluk Islam. Pergi settle adik dulu. Sebelum kau nak settle Muhammad, pergi tengok adik kamu dulu. Umar pun masuk gear reverse tuan, patah balik. Pergi rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anha. Dan akhirnya berlakulah peristiwa, dia lempang adik ni. Buka je pintu, Umar tak cakap banyak, pang sekali. Dalam kitab menyebut anting-anting yang dia pakai di telinga adik perempuannya tercabut tu. Kelajuan dia 150 km sejam. Dia punya pelempang dia tu. Tercabut subang di telinga. Punya kuat dia lempang adik. Dan akhirnya masa itulah tercampaknya lembaran Al-Quran. Ketika itu Khabbab sedang mengajar Quran. Dan akhirnya Umar membaca beberapa potong ayat dalam surah Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sampailah beberapa ayat, akhirnya Umar terus teringin nak memeluk Islam. Dan ketika itulah Khabbab yang menyuruh bawah katil tadi keluar. Kalau tidak dengan dia kena lempang kali tu. Khabbab ni di tengah ngajar Quran. Bila Umar ketuk pintu, dengar suara siapa, dia jawab, aku Umar. Khabbab terus masuk bawah katil. Jangan cari nahas, serah diri memang dapat lah. Dia menyorok, diam, jadi dengar je perbualan kat luar tu. Akhirnya bila Umar kata, aku nak masuk Islam, bawa aku jumpa Muhammad. Fatimah tanya adik dia, tanya, kamu nak buat apa abang? Jumpa Muhammad. Kamu nak bunuh ke apa? Tak, aku nak masuk Islam. Dengar-dengar tu Khabbab pun slow keluar bawah katil. Khabbab kata, lega aku hari ni dah. Tidak dapat sebiji tu. Akhirnya Khabbab lah yang bawa Saidina Umar memeluk Islam. Ketika itu mereka menuju ke rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi tengah husrah dalam tu, tiba-tiba pintu diketuk.
Saidina Hamzah hintai kot lubang, sahabat lain duk hintai, dengar-dengar suara Saidina Umar. Sahabat tengah usrah tuan, kelang kabut ke, baru dengar suara. Tuan-tuan boleh imagine tak macam mana dahsyatnya aura, nak kata ganah tak ganah lah tuan, aura brutalnya Saidina Umar tu. Allahu Akbar. Dengar suara pun menggeletar dah tuan. Bertempiaran lah dalam rumah Arqam tu. Dengar kata siapa? Omar ni. Dengar Omar saja dah kelang kabut sahabat usrah ke mana apa ke mana tuan. Lalu Saidina Hamzah bagi tahu pada Nabi, wahai Rasulullah, kalau Omar datang nak buat pasal ni dia, aku Hamzah akan hadap dia one by one. Tuan-tuan, Saidina Hamzah baru masuk Islam seminggu. Lalu Rasulullah jawab, biarkan dia kerana dia datang untuk memeluk Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayang tak masa itu, dalam masa lebih kurang seminggu saja, dua manusia yang paling hebat pengaruh, kita panggil keberanian mereka di pihak musuh, tiba-tiba berpaling memeluk Islam. Boleh bayang tak macam mana downnya Abu Jahal, Abu Lahab pada masa itu. Kira kita kata dua orang kuat dia lah. Dua orang kuat dia memeluk Islam, habis kan tuan? Orang harapan dia, orang yang paling brutal sekali. Dua-dua ni handal, dua-dua ni berani, dua-dua ni kaki belasah orang punya cerita. Akhirnya Allah campak hidayah tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebelum kita terus bacaan kitab tuan-tuan, kita ambil sedikit iktibar. Inilah dia hidayah daripada Allah. Seorang manusia yang pernah inti kepada Nabi, yang pernah maki Nabi hidup-hidup, yang pernah marah ke Nabi, satu orang manusia nama Saidina Umar, yang tak boleh dengar nama Nabi disebut, apatah lagi dia melihat kelibat Nabi, dia tak boleh langsung, dia sangat benci tuan-tuan, sampai satu tahap nak bunuh Nabi. Tiba-tiba hari ini tuan-tuan pergi Madinah, maqam Saidina Umar sebaris dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini cerita hidayah tuan-tuan, kita tak tahu. Kita duk ingat Umar ni besok kafir terus masuk neraka. Dah, Allah kata aku bagi dia sekat jalan je. Aku bagi dia duduk dalam kekufuran tu separuh jalan saja, separuh aku bawa dia ke Islam. Akhirnya Umar jadi manusia yang sangat hebat, sangat agung, dan akhirnya Umar meninggal dunia duduk sebaris selang satu saja dengan Rasulullah di perkuburan di dalam Masjid Nabawi. Itu cerita hidayah tuan-tuan. Kalau Allah nak muliakan, dia bagi. Awal bulan Mash, ni bulan Januari hujung, awal bulan Mash, satu hari bulan Mash, apa tu? Isra' Mi'raj. Nak sebut pun dah terlupa. Isra' Mi'raj. Kita akan meraihkan satu peristiwa agung dalam Islam saban tahun, namanya Al-Isra' wal Mi'raj. Cerita yang sangat agung. Saya ambil satu poin dalam Isra' Mi'raj tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Bila mana Nabi melawat ke dalam syurga, kan Nabi jalan dalam syurga dan Nabi masuk sekejap di dalam neraka pada malam itu biiznillah. Dan Nabi menceritakan bila Nabi kata aku masuk di dalam syurga, kata Nabi, ada riwayat menceritakan, Nabi kata aku nampak ada sekelompok bidadari yang sangat cantik. Semua bidadari yang aku tengok tu, kata Nabi,
putih melepak. Cuma ada seorang saja, kata Nabi, hitam legam. Hitam. Maknanya dalam ramai bidadari yang Nabi nampak dalam syurga, ada seorang pelik sikit, color kulit dia hitam. Nabi kata, wahai Jibril, macam mana ada hitam pula seorang? Lebih kurang macam tu lah. Nabi tanya Jibril, macam mana ada hitam pula seorang? Jibril jawab, wahai Rasulullah, kalau engkau nak tahu, tanyalah sahabat kamu Saidina Umar. Nabi macam pelik pula. Nabi tanya Jibril, pasal apa ada bidadari hitam tu? Jibril jawab, tanya Saidina Umar. Turun daripada Isra, bila Nabi SAW bertemu Saidina Umar, Nabi kata, wahai Umar, malam tadi aku jalan dalam syurga, aku nampak sekelompok bidadari putih melepak lawa-lawa, tapi ada seorang tuan hitam kulit ni. Aku tanya Jibril, Jibril kata, itu kamu punya. Hak hitam tu kamu punya, kata Nabi, Jibril pada Nabi. Omar punya, kata Jibril. Lalu Nabi turun ke bumi, Nabi tanya, apa hal jadi macam tu? Wahai Rasulullah, aku minta pada Allah. Apa yang kau doa? Saidina Umar kata, hari-hari aku doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku seorang bidadari yang lain daripada lain di dalam syurga besok. Tu yang dapat hitam. Tuan-tuan try tengok, kau dapat hijau ke, kan, biru ke, oren tak best, kan, kuning ke. Jadi tuan-tuan, Saidina Umar dia doa, dia kata, ya Allah, kau kurniakan aku bidadari yang lain daripada lain. Allah. Bayang tuan, daripada seorang yang nak bunuh Nabi, Allah angkat darjatnya dengan hidayah saja. Dia memeluk Islam, dia jadi manusia yang kuat mempertahankan Islam. Walaupun sebelum itu kuat menghentam Islam, tapi bila dia memeluk Islam, dia jadi kuat mempertahankan Islam. Sebab itulah Nabi pernah sebut, Nabi kata Islam akan menjadi kuat dengan Islamnya salah seorang di antara dua Umar, sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham. Itu doa Nabi. Nabi kata, ya Allah, engkau Islamkan salah seorang antara dua Umar yang menjadikan Islam akan kuat. Yang pertama, sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham. Umar bin Al-Khattab ialah Saidina Umar. Umar bin Hisham ialah Abu Jahal. Nama maikat dia Umar bin Hisham. Nama Jahannam dia Abu Jahal. Bapa segala kejahilan. Pasal apa dapat label tu? Pasal malas datang kuliah. Itu cerita dia. Dah malas datang, lepas tu halang orang pergi kuliah pula. Jenis mahasud tu semua geng Abu Jahal belaka tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, akhirnya Allah ambil Umar bin Al-Khattab, diberi hidayah. Ulama bincang, kenapa Nabi doa minta salah seorang saja? Nabi kata, ya Allah, Islamkan salah seorang di antara dua Umar. Kenapa tak minta dua-dua, kan best? Kita kata tak, kenapa Nabi tak minta dua-dua? Sebab Nabi ni kenal dua-dua tu. Dua-dua ni jenis keras kan? Jenis keras kepala batu, jenis hati kering punya. Jadi kalau minta dua ni berasa payah nak dapat ni. Nabi kata salah seorang pun jadilah ya Allah. Tu yang lekat Saidina Umar bin Al-Khattab. Rezeki dia lah. Jadi tuan-tuan, perenggan yang saya baca tadi dia sebut, bila Islamnya dua-dua manusia ni, Saidina Hamzah dan Saidina Umar, maka apa jadi? Islam pada masa itu menjadi semakin kuat. Makna Abu Jahal, Abu Lahab nak usik Nabi lepas ni, memikir 14 kali. Pasal dua bodyguard tu dah ada tuan-tuan.
Saidina Umar, Saidina Hamzah. Dua-dua tu panglima besar. Dua-dua ni jenis tak boleh bawa bincang punya tuan-tuan. Terutama Saidina Umar tak? Kita baca sejarah. Saidina Umar punya bincang dengan pedang. Kalau Saidina Abi Bakrin, kalau bahasa kita hari ni kita boleh sebut jenis Abi Bakrin ni boleh ajak minum kedai kopi. Itu Abi Bakrin. Boleh bincang punya. Boleh PM tepi punya. Tapi Saidina Umar, sorry ya, dia punya bincang dengan pedang. Dia dah tetap kawan tu mati, dia tanya, apa hal ni? Mampus kawan tu nak jawab, dah mati kan? Itu Saidina Umar. Dia tak reti nak deal, bincang, tepi hotel, tak ada. Dia tak reti jenis tu. Dia punya bincang, zam sekali putus. Lepas tu tanya, apa hal kau? Baru tanya. Mampus kawan tu nak jawab, dah mati kan? Macam tu punya level Saidina Umar, tuan-tuan. Macam mana Abu Jahal tak frust? Dah, Abu Jahal tak rasa down pada masa itu. Orang kanan dia habis mau masuk ikut Nabi. Jadi disebut oleh penulis kitab ini, di saat itulah perkembangan Islam menjadi semakin memuncak, walaupun ada usaha sampai tahap mereka cuba hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya apabila mereka gagal menghalang kemarahan Islam berkat kesabaran menghadapi tekanan. Walaupun golongan Islam tidak mampu lagi menghadapi segala tentangan secara berdepan, tetapi seringkali kezaliman dan perancangan itu menjadi lubang yang menimbus mereka yang menentang Islam itu. Allahu Akbar. Jadi maknanya tuan-tuan, bahasa mudah dia, jangan cuba-cuba menentang Islam. Itu je cerita je. Kita yang dah menganut agama Islam ini, bersyukurlah di atas nikmat yang Allah dah beri. Jangan dilawan Islam. Jangan dicabar-cabar Islam ni. Jangan dipelekeh, jangan dipersendakan ajaran agama ini. Sebab Islam ini bukan ciptaan Nabi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu hanyalah Islam daripada Allah, bukan manusia yang kerit. Agama lain semua manusia yang kerit, manusia yang reka, manusia yang cipta. Tapi Islam cantik sebab dia datang daripada Allah, bukan tangan manusia. Tiba-tiba kita yang dah dapat hidayah Islam pada hari ini boleh pula buat lebih-lebih kurang dengan Islam. Boleh pula buat main-main dengan agama. Boleh pula buat cincai-cincai. Malahan lebih teruk, berani juga segelintir orang Islam mempersendakan ajaran Islam itu sendiri. Wal'iyasubillah. Jangan tuan-tuan, kita takut tengah seronok mempersenda, tengah seronok melekeh-lekehkan ajaran agama, tengah seronok memperli-perli ajaran Islam, masa itu Allah ambil nyawa agak-agak macam mana tuan-tuan? Nyawa ni tuan-tuan boleh melayang bila-bila masa. Kita tengok hari-hari orang mati tuan-tuan. Semalam saya tengok tengok video lah dalam TikTok kan. Saya tengok kemalangan di Pokok Sena, Kedah. Jalan Pokok Sena, belah-belah Kedah sana. Berapa buah kereta, Hilux dan sebagainya. Tapi yang seram tu bila kita tengok daging bersepai atas jalan tuan-tuan. Penuh, berterabur dah isi daging. Allahu Akbar. Hari yang sama kat semalam dekat Pandan Indah, lebuh raya MR2, aksiden, mati juga. Petang tadi pukul 4 lebih asar, saya tengok live dalam TikTok. Kemalangan di lebuh raya Pelas menghala arah Pendang lah, dekat belah Kedah juga.
lori langgar belakang lori, seorang meninggal, seorang lagi kelindan dia tersepit, tengah dikeluarkan secara live tadi. Jadi tuan-tuan, mati ni boleh datang bila-bila masa. Sebab tu saya sebut dah banyak kali, tuan-tuan pun tahu benda-benda ni. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke malam ini masih hidup. Syukur pada Allah. Orang dah meninggal tuan-tuan, dia tak boleh buat apa-apa dah. Orang mati ni tak boleh dah dengar kuliah, tak boleh dah sedekah, tak boleh dah semayang, tak boleh dah baca Quran, tak boleh dah buat baik. Dah mati tuan. Itu yang Nabi pesan, 5 sebelum datangnya 5. Antaranya Nabi pesan pada kita hidup sebelum mati. Jadi tompang masih hidup ni lah tuan-tuan, kita nak buat baik, kita nak ubah diri jadi baik. Umur kita makin hari makin meningkat tuan-tuan. Bukannya makin lama nak hidup, makin singkat nyawa kita. Cuma saya tuan-tuan, ibu-ibu semua yang menonton live ni bernasib baik, sebab kita masih hidup. Peluang nak berubah tu ada, peluang nak buat baik tu masih ada. Sementara hidup datang surau malam ni, boleh lagi keluar karang boh duit dalam tabung, boleh sedekah lagi, boleh semayang maghrib lagi, boleh dengar kuliah lagi. Orang mati semua benda ni dia tak boleh buat tuan-tuan. Jadi kerana itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, para sahabat, ambillah pengajaran ini. Dan jangan kita buat benda yang merosak dan menjahannamkan nama baik Islam. Sedangkan kita tengok kadang-kadang jarang kita jumpa, saya minta maaf sebut tuan, jarang kita jumpa orang bukan Islam merosakkan nama baik bukan Islam dia. Jarang tuan-tuan. Adalah barangkali tak, tapi jarang macam orang Islam buat. Kita nama Islam tapi perangai tak senonoh. Nama Islam tapi akhlak tak mencerminkan diri kita sebagai Muslim. Bila orang tegur kita marah, bila orang tegur kita kecam, bila orang tegur kita naik angin. Sedangkan orang menegur kerana sayang. Kita tegur orang ni sebab apa tuan? Sebab kita sayang. Adalah si A tak semayang, contoh lah, kita kenal dia kawan baik, kita tegur dia, "Mat, kau ni tak semayang kenapa Mat? Kita ni orang Islam, tak, janganlah buat macam ni, bla bla bla." Kita tegur tu sebab sayang tuan-tuan. Kita tak nak dia makin jauh, kita tak nak dia makin lalai, kita tak nak dia dihumban ke dalam neraka. Kalau tak sayang, mampulah kah? Mampu happy ya? Tak. Kalau kita tak sayang, kita tak tegur tuan-tuan. Lantaklah kau nak buat apa? Kau nak melingkup ke? Kau nak murtad ke? Kau nak apa? Lantak lah. Kita buat kuliah tiap-tiap malam di surau ni, walaupun surau ni pun dah sengit dah saya tengok. Tengah repair, tak siap lagi. Kan, renovation dan sebagainya. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Itu yang kita buat kuliah tiap malam sebab nak bagi sedikit pengajaran, nak bagi ingatan, nak bagi nasihat, nak sama-sama tegur menegur satu dengan lain sebab kita sayang. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat senang ke nak buat kuliah ni? Susah tuan-tuan. Nak cari ustaz satu hal, lepas tu nak susun ni meja, kursi, mikrofon, wayar satu hal, nak tarik orang datang satu hal, nak siapkan duit sagu hati untuk ustaz satu hal. Kalau ustaz tu tak demand macam saya, okey lah. Tiba-tiba pula kena kan, ni mula nak keluar cerita lain pula kan. Jadi tuan-tuan, janganlah kita buat kerja entah apa-apa macam tu. Bukan senang tuan-tuan. Kami nak ceramah, tuan-tuan ingat duduk bismillah brum ceramah. Tuan-tuan ingat senang? Apa benda nak cakap pun jenuh nak mikir dulu. Kan tersilap cakap kan viral, jenuh nak menjawab. Banyak dia punya payah daripada senang tuan-tuan.
Tapi kita buat juga, kita korban juga, kita hadap juga sebab kita sayang masyarakat. Tuan-tuan ingat AJK pun nak hadap ke kuliah-kuliah ni? Kalau boleh tak bayar pun tak apa. Kalau kira malas tak, baik tak bayar kuliah. AJK boleh rehat, duit pun tak habis banyak. Tapi kita buat semua ni sebab sayang masyarakat. Kita tak nak masyarakat hanyut, tuan-tuan. Di luar sana banyak medium yang menghanyutkan kita. Di rumah orang ada TV semua, ada Astro kadang-kadang, ada internet, ada YouTube. Semua tu kalau salah guna menghanyutkan masyarakat, merosakkan masyarakat. Nak harap kuliah berapa ramai sangat ustaz-ustaz yang buat kuliah secara live? Ada tapi tak ramai, tuan-tuan. Ada tapi tak ramai. Tak payah pergi jauh-jauh, tuan-tuan. Surau Nurul Hidayah kita ni, tiap-tiap malam tuan-tuan kuliah, berapa orang ustaz yang pacak telefon kat depan yang buat live? Kan? Boleh kira, tuan-tuan. Saya seorang je. Jangan. Saya seorang je. Bahaya tu. Kena buat kursus ni dengan ustaz-ustaz lain ni. Kan? Kena buat live, tuan-tuan. Naya kawan-kawan kita yang duduk jauh. Saya buat 2 live malam ni bukan untuk orang Batu Tiga, untuk orang luar Shah Alam yang duduk jauh-jauh di Pening, di Kedah, di Johor, di Terengganu, Sabah, Sarawak, Brunei. At least diorang yang tak ke mana malam ni, duduk rumah jaga anak, boleh tengok. Itu je sebenarnya. Kalau saya tak buat, malam ni ramai, tuan-tuan. 1,455, 1,271. Dekat 700 orang ni tengok, tak masuk yang surau punya. Tak. Ramai, tuan-tuan. Kalau saya tak buat malam ni, tuan-tuan saja yang tengok. Nampak? Saya memang tak peduli, tuan. Saya hari-hari saya buat. Tu saya minta maaf lah, tuan-tuan kena tunggu saya set up dulu sekejap kan. Yalah, kita tak ada PA, tuan. Kita sendirian berehat saja. Jadi kita lah nak pacak tripod, nak cucuk wayar kadang bersipul pula, buka-buka kadang hang pula telefon, cari button live tak jumpa, macam-macam, tuan-tuan. Tengah-tengah live macam ni terbalik pula tripod, dah muka ustaz sengit pula ke atas. Macam-macam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kita buat ni sebab sayang. Itu je cerita. Jadi tolonglah hargai betapa sayangnya Allah pada kita bila Allah menghadiahkan kita Islam. Tolonglah, tuan-tuan. Yang menonton ni juga, tolonglah. Rasakan betapa berharganya nikmat Islam yang Allah beri pada kita hari ini. Mahal, tuan-tuan. Senang aja soalan saya dan jawapan dia pun sebenarnya senang aja, tuan-tuan. Bila yang kita rasa Islam ni betul-betul mahal? Bila kita dah mati besok. Allahu Akbar. Bila dah mati baru kita tahu betapa mahal dan berharganya Islam yang ada dalam dada kita hari ini. Hari ini mungkin kita rasa Islam tu biasa-biasa je. Mungkin kita rasa Islam ni Allah lekeh sangat. Tak, tuan-tuan. Tolonglah. Terlalu mahalnya Islam ini. Sebab itulah bukan semua orang dapat hidayah Islam. Sebab dia mahal. Macam kita sebut selalu, benda mahal bukan semua orang mampu milik. Kereta Myvi tak, jenis-jenis 100,000 ke bawah tu kita kategori murah sikit tak. Banyak orang pakai sebab murah. Kereta mahal, kereta jenama import, kereta-kereta luar yang harga 500,000 kata, berapa orang je boleh pakai? Kereta Jaguar yang nak tutup pintu pun tak payah tolak macam kita separuh mati tolak pintu tu, tak payah. Dia tekan butang aja, masuk je, tag butang tepi tu, pap, dia tutup sendiri. Tutup pula slow je. Pasal mahal kan.
Kasut murah, semua orang boleh beli. Kasut bata harga 10-20 ringgit, ramai orang boleh pakai. Kasut mahal, harga beribu, berapa orang boleh pakai? Yang terbaru punya lagi canggih tuan. Nike, syarikat pengeluar kasut terkenal dunia dah, Nike. Dia buat keluar satu jenis kasut, nama apa pun tak tahu. Tali kasut dia tu, dia ikat sendiri. Mampus tuan. Mampus. Dia ada apps dia, kita install apps dia. Lepas tu kita tekan akut tali, dia bergerak sendiri. Mampus tuan. 5 tahun lagi pakai niat dia. Tak, dia pakai apps lah. Kau niat ikat, berikat sendiri. Dah nak kiamat. Dah, dunia dah makin canggih tuan. Dunia makin canggih menyebabkan orang makin malas. Dah, bila ada apps ni orang makin malas tuan. Kan, orang kira menghadap natang tu je, tak buat kerja apa dah, jadi malas. Itu keburukan dia lah. Kebaikan dia banyak lah kan, banyaklah manfaat, tapi macam tu lah, setiap yang manfaat tu mesti ada keburukan dia juga. Jadi atas kita lah macam mana kita nak gunakan apa-apa yang ada dalam dunia ni, insya-Allah. Baik, sambung lagi tuan. Adalah di luar dugaan mereka berlakunya Islam oleh Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini maknanya mereka sendiri pun terkejut lah, terperanjat macam mana dua orang yang handal ini boleh pula terpengaruh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi terganggunya perancangan jahat mereka sementara waktu, sehingga mereka memberi nafas yang kuat kepada perjuangan Islam. Memang tepat peristiwa itu dinamakan berterus terang di peringkat yang kedua dalam gerakan Islam di zaman Makkiyah. Dia berterus terang yang pertama bila Nabi berdiri di atas Bukit Safa. Itu dipanggil dakwah berterus terang yang pertama. Nabi berdiri atas Bukit Safa, Nabi cerita pasal Islam, walaupun tak ramai yang ikut masa itu. Ramai yang sindir, ramai yang hentam, ramai yang menentang. Penyampaian Islam terbuka yang kedua adalah bila Islamnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan bayang tengok lepas sahaja Sayyidina Umar memeluk Islam, bila dia mengucap sahaja 2 kalimah syahadah di dalam rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau kita pergi Mekah hari ni, bolehlah kita tunjuk di mana tapak rumah Arqam bin Abi Al-Arqam itu. Dia tak jauh daripada Kaabah, di dalam persekitaran Kaabah, Masjidil Haram itu juga. Tapak rumah Sayyidina Umar, tapak rumah Abi Bakrin, tapak rumah Nabi, tapak rumah Sayyidina Osman. Boleh tunjuk lah. Ni kalau saya cerita malam ni memang tak nampak bayang lah jawabnya, memang tak jumpa lah. Cuma nak bagi tahu rumah Arqam dengan Kaabah tak jauh. Bila Umar memeluk Islam, terus dalam kitab ini menyebut bergemanya takbir yang sangat kuat, sahabat melafaz dan melaungkan Allahu Akbar sehingga menggemparkan penduduk Mekah, terutama Abu Jahal, Abu Lahab dan kuncu-kuncu. Tuan-tuan bayang bila Islam saja, apa Umar kata? Wahai Rasulullah, jom kita pergi semayang depan Kaabah. Dia punya berani tahap itu. Sebelum ni semayang sembunyi-sembunyi. Bukan takut tuan-tuan, sebab jumlah ini dipanggil teknik dakwah lah. Bukan takut, tapi sebab jumlah Islam kecil masa tu. Tak lagi kalau main rempuh-rempuh semayang depan Kaabah kan kena rembuk dengan musuh, satu hal pula. Jadi bertenang dulu. Sampai masa baru on. Sampai masa baru susun strategi yang berikut. Tapi dah nama Sayyidina Umar, dia peduli apa tuan-tuan? Baru je masuk Islam, dia kata Rasulullah, jom kita pergi semayang depan Kaabah. Nabi kata, wahai Umar, kita sikit, puak-puak tu banyak,
Umar jawab apa tuan-tuan? Umar kata, wahai Rasulullah, Allah kan ada. Dia bagi jawapan checkmate dekat Nabi tuan. Nabi tak cakap apa. Umar kata Allah ada dengan kita, takut apa? Jom. Tu dia punya semangat tuan. Macam kita lah turun demo lah. Oh, semangat. FRU datang, kita lari tu. Kan? Jom demo duduk depan tu. Bunyi loceng FRU, kita lari tu. Itu semua pengalaman zaman jahiliah Quraisy dulu. Dah. Jadi tuan-tuan, Omar kata, jom, Allah ada dengan kita, peduli apa puak-puak tu. Oh tuan-tuan, Nabi pun tengok Omar ni lain macam, jom. Itulah kali pertama umat Islam sembahyang dua saf. Saf pertama dipimpin dan dibawa oleh Saidina Omar, saf kedua belakang dibawa oleh Saidina Hamzah. Siapa pun tak berani halang kan. Dua panglima hebat ada kontrol dua-dua saf tak tengok. Allah susun nak. Tu yang Abu Jahal jadi stres tak? Dia pun pening nak macam mana nak buat benda-benda ni. Allahu Akbar. Baik, sambung lagi tuan. Muhib bin Sana'an Ar-Rumi radhiyallahu anhu menegaskan, apabila Islamnya Saidina Umar, Islam menjadi semakin terang-terangan. Macam tadi itulah, diajaknya orang pergi semayang terang-terang. Seruannya dilakukan secara terbuka. Kami pernah duduk secara berhalaqah di kawasan Kaabah. Kami duduk secara berhalaqah di kawasan Kaabah. Kami boleh tawaf. Kami boleh bertindak adil terhadap orang yang berkasar terhadap kami. Dan kadang-kadang kami pula yang bertindak balas. Sebelum Umar dengan Hamzah memeluk Islam, semua benda ni tak berlaku. Mereka nak duduk depan Kaabah pun tak berani. Nak lawan balik orang yang buat mereka pun tak berani tuan-tuan. Tapi bila Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, semua tu berjalan cantik. Maknanya usaha musuh tu menjadi semakin kurang. Sebab mereka tahu ada dua orang rakan mereka yang jenis tak makan saman, hak jenis berani mati punya tuan-tuan. Sebab itulah bila kita baca balik dalam kisah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia yang paling berani ketika hijrah adalah Saidina Umar. Orang lain, sahabat lain, semua hijrahnya senyap-senyap, malam-malam keluar rumah pergi Madinah. Saidina Umar keluar hijrah lepas subuh, waktu duha pukul 9 pagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah ketika Saidina Umar bin Al-Khattab dalam peristiwa hijrah ke Madinah, orang lain hijrahnya di malam hari sembunyi-sembunyi, tapi Saidina Umar hijrahnya 9 pagi, waktu duha, waktu cerah lepas subuh tu. Masa itu dia hijrah. Dan bukan sembunyi-sembunyi, sebelum bergerak dia buat pengisytiharan dulu. Tu yang kata berani tak berani Saidina Umar. Dia berdiri di hadapan Kaabah sambil dia melaungkan kepada mereka yang berada di keliling Kaabah pada masa itu. Dia kata, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, aku adalah Umar bin Al-Khattab. Sebab apa dia perkenal diri begitu? Kalau Umar kata tak, kalau dia kata dia tak sebut pun aku Umar bin Al-Khattab, takkan Abu Jahal tak kenal kot member kamcing dulu? Takkan Abu Lahab tak kenal kawan baik dulu, sama-sama buat benda tak elok zaman jahiliah? Kenapa dia kata aku Umar bin Al-Khattab? Sebab Umar nak bagi tahu pada musuh-musuh Islam, kawan-kawan lama dia dulu, Umar yang berdiri sekarang ini ialah Umar bin Al-Khattab yang baru, yang Islam,
Ni bukan Omar Caca Merba dulu ni, bukan. Sebab itu dia kata, aku Umar bin Al-Khattab. Kejap lagi ni aku nak gerak dah ni, pergi Madinah. Aku akan menyusuri Nabi kesayangan aku. Aku nak hijrah ke sana. Siapa yang rasa-rasa isteri nak jadi janda, anak nak jadi yatim piatu, halanglah aku sekarang. Tu dia punya offer, tuan-tuan. Tawaran mati terus. Siapa berani buat-buat tu? Penakut nak mampus. Diam semua. Abu Jahal ni angin. Abu Jahal kata, kau nak pergi berambuh lah, jangan memekak aja sini. Abu Jahal pun dah ni angin tu. Mana boleh tahan? Omar provok cantik punya. Kalau rasa anak nak jadi yatim, isteri nak menjanda awal, halang aku sekarang, tengok apa jadi. Siapa berani tu? Dia bagi tawaran mati punya. Tu keberanian Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan calang-calang sahabat Nabi yang mulia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita ambil pengiktibarannya di sini. Selagi seorang manusia itu masih hidup, pertama, dia ada peluang untuk dia berubah ke arah yang lebih baik. Peluang tu mesti ada punya. Allah akan bagi. Kalau dia cari, Allah akan bagi. Yang kedua, tuan-tuan, dia juga berpeluang memadamkan dosa silamnya. Kadang-kadang orang jumpa kami, ustaz-ustaz ni, macamlah kami ni tak ada dosa, tuan-tuan. Kadang-kadang lah orang jumpa kami lepas kuliah, ustaz, saya ni dosa banyak ustaz, macam mana nak buat? Tak apa, saya kata dosa banyak tu semua orang ada dosa. Saya pun ada dosa. Saya kata, ustaz pun ada dosa. Habis kau ingat ustaz apa? Malaikat ke apa? Ustaz pun ada dosa tak? Tapi saya kata, setiap dosa yang kita dah buat, kita bertaubat pada Allah. Saya jumpa ramai tuan-tuan yang mengadu dekat kita, dia dah terlanjur berzina pun ada, dah makan duit haram pun ada, maknanya orang pun ada. Dia kata, macam mana nak buat ni ustaz? Saya kata, minta ampun dengan Allah. Kaki judi pun ada. Yang jumpa saya ni bukan jumpa ustaz lain. Ustaz lain tu cerita lain. Tapi saya kata, bila awak ada kesedaran ni, itu yang terbaik. Bila awak ada kesedaran untuk berubah, itulah yang terbaik sebenarnya. Allah sayang, dia bagi hidayah kita, ada rasa ingin untuk bertaubat, untuk berubah. Jadi ingat, selama seorang manusia masih hidup, selama dia belum menghembuskan nafas terakhir, kita bantulah mereka, kita bimbinglah mereka, kita tolonglah mereka, tuan-tuan. Sebab di luar sana kita percaya ramai manusia yang baik-baik. Allahu Akbar. Di luar sana ramai, tuan-tuan. Yang baik ramai. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Kalau tidak, takkanlah masa banjir bulan lepas dah ramai orang datang tolong. Orang Malaysia ni dalam bab bertolongan macam tu memang dahsyat, tuan-tuan. Kita tabik lah, memang dahsyat. Kita respect lah pertolongan jenis macam tu kan. Mangsa banjir. Hari ni saya dipahamkan sini tadi agak hujan lebat juga petang tadi. Tapi tempat saya setitik pun tak ada, tuan. Petang tadi gelap tapi tak hujan. Itu mungkin petanda kawasan wali-wali barangkali. Kan? Tapi saya tengok dalam video TikTok tadi, belah Ampang, belah Gombak, dalam grup saya dulu Gombak kan. Ampang, Gombak, cerah sebelah-belah sana tu. Hujan ribut dan hujan batu. Hari ni. Belah-belah Ampang, Gombak banyak dapat hujan batu hari ni. Dan ribut yang sangat hebat. Berhampiran jalan nak pergi UIA, banyak pokok tumbang dan menghampak kereta, beberapa buah
petang tadi lah, yang tuan-tuan hujan lebat tu sama tempat lain, tapi itu saya heran tempat saya tak ada. Jadi itulah tuan-tuan, kuasa Allah tu walaupun sebelah-sebelah dah, berjiran je tapi tak hujan, Allah boleh buat lah. Hujan tu dia punya. Jadi janganlah kita rasa hebat sangat, berasa nak melawan Tuhan, berasa nak langgar perintah Allah, berasa kita ni dah pandai segala-gala. Janganlah tuan-tuan. Sebab semua yang kita dapat hari ni Allah yang izin, Allah yang bagi. Jadi gunakan elok-elok, gunakan baik-baik segala nikmat ini sebelum Allah tarik sedikit demi sedikit. Bila sampai saat dan ketikanya, Allah akan tarik nikmat-nikmat itu. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sentiasa mensyukuri di atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya berhenti setakat itu dulu untuk malam ini. Perenggan yang berikutnya dari peristiwa yang berlaku menunjukkan, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita bulan hadapan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan di dalam surau kita dan semua sahabat 600 orang lebih yang menonton live pada malam ini, yang bagi gift, terima kasih banyak. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk malam ini, yang pertama sekali tuan-tuan, jadilah hamba yang mensyukuri di atas segala nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Dan yang kedua, persiapkan diri kita dengan amalan yang terbaik. Sementara kita masih sihat, kita masih bernyawa, kita masih kuat, maka buatlah amalan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Dan yang ketiga, seperti biasa, jangan tinggalkan majlis ilmu seperti ini, baik online ataupun offline. Maka hadirlah di mana sahaja ada ruang kita mengaji. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang Allah sediakan buat kita semua, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa